Baik, insyaAllah hari ni kita sambung Mat Lin. Ya, Mat Lin ya. Tadi tu dah ambil ma'arif. Ma'arif disukun. Okay, dalam tajuk mat far'i disebabkan sukun arid. Okay, yang pertama mat arid disukun, yang kedua kita akan tengok hari ni mat lin. Okay. Okay. Mat lin dia termasuk dalam kategori ma'arid disukun. Agak-agak kenapa mat lin termasuk dalam kategori ma'arid disukun? Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Sebab semua mute kan. Jadi sunyi je. Luruh mati lah. Kenapa dia termasuk dalam kategori ma'arid disukun? Mat lin. Bila pada kena waqaf, harakat dia 246. Okay, bila mana dia berlaku kerana waqaf. Sama macam ma'arid disukun. Ma'arid disukun pun berlaku kerana waqaf. Tak waqaf dia tak jadi ma'arid disukun. Mat lin ni pun dia berlaku kerana waqaf. Cuma dia ada beza sikit. Nanti kan. Okay. Dan dua-duanya bila dia waqaf dia ada sukun mendatang selepas dia. Ma'arid disukun pun ya, mat lin pun ya. Cuma bezanya. Apa yang beza? Apa bezakan antara ma'arid disukun dengan mat lin? Itu tadi saya cakap tentang persamaan. Dua-duanya berlaku kerana waqaf. Dan bila waqaf, selepasnya yang terakhir sekali tu adalah sukun arid, sukun mendatang. Asal dia bukan sukun, tapi kerana berhenti dia jadi. Sebab dia berlaku selepas ada sukun mendatang selepas huruf lin. Okay. Sebelumnya berbaris atas. Okay, kita kan. Dan dua huruf sahaja, waw dengan ya untuk mat lin. Ma'arid disukun. Mat lin. Dia punya persamaan dua-dua berlaku ketika waqaf. Tak waqaf tak jadi. Mat arid disukun kalau kita tidak waqaf dia jadi apa? Mat asli ya. Mat asli. Alamina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita tak waqaf dia jadi mat asli. Ketika kita waqaf barulah na ini akan jadi sukun. Itu sukun arid. Sama juga dengan mat lin. Okay. Kalau kita tak waqaf, ini tak jadi mat asli. Okay. Dia tak ada apa-apa mat lah. Bayi. Okay. Bayi. Okay. Bila kita waqaf, baru dia jadi mat lin. Jadi dua-dua ini berlaku ketika waqaf. Ini contoh. Okay. Ini contoh lah. Contoh ma'arid disukun dengan mat lin. Okay. Ketika waqaf, lagi satu persamaan dia, bila dia waqaf, dia jadi sukun arid. Ini dia punya persamaan. Dua-dua berlaku ketika waqaf dan dua-dua juga akan datang sukun di hujungnya, di belakangnya ketika mana kita waqaf. Itu persamaan. Jadi apa perbezaan ma'arid disukun dengan mat lin? Apa beza dia? Macam mana nak cakap? Baris sebelum huruf mat ke? Okey, mat arid disukun dia melibatkan ketiga-tiga huruf mat. Huruf mat. Alamin, muslimun. Kan? Banat. Okey, alif, waw dan ya.
Tetapi mad lin dia melibatkan huruf Dua huruf sahaja waw dengan ya. lin. Huruf lin lah. Huruf lin. Waw. Okey, kalau mad arid disukun, dia huruf mad. Alif, waw dan ya. Tapi kalau mad lin, dia huruf lin sahaja. Waw, ya. Sebelum dia baris Atas. atas. Okey. Baik. Tengok muka surat 160 tu ada. Kita tengok pengertian. Apa maksud lin? Apa maksud lin? Lembut atau lunak di sini. Ini adalah kerana sukun yang berlaku pada huruf lin tidak tertahan suaranya. Sukun yang berlaku pada huruf lin tidak tertahan suaranya. Faham tak? Sukun yang berlaku pada huruf lin tidak tertahan suaranya. Contoh tadi saya tulis hadzal bait, baiti. Kalau kita baca dengan berbaris pun dia tak jadi lal baiti, bai mengejut. Itu tak ada. Dia tidak tertahan suara dia. Suara dia terlepas. Dia jadi rikhawah di situ. Baiti, bai, dia jadi lembut. Bila suara mengalir ni dia jadi lembut lah bunyi dia. Macam orang cakap, macam kita lah. Macam orang Thailand. Orang Thailand kan dia suka lanjutkan, lepaskan dia punya bunyi kan. Pai, naik. Dia tarik panjang-panjang. Kita ada dengar orang Thailand cakap lembut kan. Sebab dia punya cara cakap tu, dia lepaskan suara dia. Suara bunyi yang dia tuturkan tu tidak terputus, tidak tertahan. Okey? Yang dikatakan lin bermaksud lembut kerana sukun yang berlaku pada huruf lin tidak tertahan suaranya. Tapi ia dilafazkan dengan tekanan suara yang lembut dan lunak. Lunak lah. Quraish. Roi. Dia tarik panjang. Roish. Okey. Ketika berlaku mad lin. Okey. Dari segi istilah pula. Maaf banyak. Okey, mad lin bermaksud pertemuan huruf lin dengan sukun arid yang didatangkan kerana waqaf. Kita tak waqaf, dia tak jadi mad. Bila kita tidak waqaf, dia tak jadi mad. Li ila fi quraishin ila fihim. Jangan kita baca fi quraishin ila fihim. Jangan panjang langsung. Okey, dia tak jadi mad lin. Kalau mad arid disukun, kalau kita tak waqaf pun dia tetap jadi mad. Tapi dia mad asli 2 harakat. Tapi mad lin dia tidak jadi mad kalau kita sambung. Jelas ya? Okey. Huruf lin ada 2 lah. Waw dan ya. Huruf lin ada 2, waw dan ya. Sebelum dia mestilah berbaris atas. Kalau kita wasal, dia kekal jadi huruf lin sahaja. Dia tak jadi mad lin. Okey. Okay, dalam surah Quraisy tu pada setiap berhenti tu semua jadi mad lin. Li'ila fi Quraisy. Kalau nak panjang 6 makanlah roi. Jangan masuk shin lagi. Kita panjangkan pada ya itu. Roi. Kita tak masuk shin lagi. Kalau kita nak pilih 6, li'ila fi Quraisy. Hujung tu baru kita masukkan shin. Kalau shin itu rikhawah, kita kena rikhawahkan shin lah. Roish. Lepaskan. Hamburkan. Hamburan itu kita lepaskan. Okey. Kalau hujung dia tu bukan rikhawah, kita kena buat bukan rikhawah lah. Nanti kita tengok. Yang kedua, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Huruf rikhawah. Sayf. Kalau kita buat 2 harakat, was-sayf. Hujung dia tu kita kena jaga. Kadang-kadang yang hujung ni kita tak jaga. Hujung itu bila diri khawah. Contoh wasaif fa. Lepaskan angin fa. Rikhawahkan dia. Lepaskan suara dia. Wasaif. Wasa. So kena tebal. Wasa. Okey. Jaga jangan wa. Wasaif. Jangan wa. Kita nak tebalkan so, kita tebalkan waw sekali. Jadi was. Wa.
Wa dulu Wassa. Wassa. Okay. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Huruf ta. Tahu huruf ikhawah tak? Jumpa kan? Jumpa kan kat mana saya baca ni muka surat 160 bawah tu. Okey. Huruf ta. Ayat ketiga ini. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Ta huruf ikhawah atau huruf apa? Kalau tadi shin huruf ikhawah, fa huruf ikhawah. Huruf ta lawan pada ikhawah. Bukan. Um, Bukan Apa itu. lawan kepada ikhawah? Syiddah. 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 Huruf ta dia adalah huruf syiddah, tapi huruf syiddah yang ada hamas. Hamas. Jadi kita kena syiddahkan dulu, kemudian baru kita hamaskan. Kita syiddahkan dulu. Maksudnya bait, letak lidah ta hujung di belakang gigi kacip atas. Bait, letak dulu baru kita buat hamas. Dia tak boleh dua-dua sekali, dia tak boleh dua-dua serentak. Untuk huruf yang kaf dan ta, dia syiddah dan hamas. Sebab kebanyakan huruf hamas lain bahassahu syakhsun sakat. Semua huruf hamas yang lain adalah huruf ikhawah. So senang, sambil kita lepas suara, kita lepas angin, lepas nafas. Tapi untuk kaf dan ta ini, dua ini sahaja dia adalah huruf hamas tapi dia bukan rikhawah. Dia adalah syiddah. Hajid qatin bakat. Fahathahu syakhsun sakat. Ada dua tu. Kat. Kaf dengan ta kat belakang tu. Jadi macam mana kita nak buat? Kita syiddahkan dulu. Letakkan dulu. Ahlal bait. Hadal bait. Bait. Letakkan dulu. Baru kita hamaskan dia. Bait. Bait. Dia sikit saja. Jangan bait. Bunyi dia kecil je kan? Bunyi dia kecil sahaja. Dia jangan ach. Dia tak boleh. Itu jadi macam cha. Ach. Dia ach. Kalau letak betul lidah memang sikit je bunyi. Kalau dulu tak kena letak lidah bunyi dia macam kita buat-buat bunyi. Betul. Kita buat-buat tabat. Tak boleh lah. Bat. Dia sikit sahaja. Tabat. Sikit je. Letak dulu kuat. Syiddah. Tertahan. Bat. Lepas tu lepaskan angin dia sikit. Macam tu. Okay. Itu cara ta. Kemudian ayat keempat pun masih ada lin allazi at'amahum min ju' wa amanahum min saya nak dengar sebutan tu. Wa amanahum min khawf. Jangan baca khauf. Betul ke khauf? Khaw dengan waw. Khaw dengan waw. Khauf. Betul tak? Khauf. Bukan khauf. Khauf. Beza. Kita baca huruf khaw. Kita sebut khaw. Khaw baris atas. Khaw. Khaw. Kita tak baca khaw. Khaw. Kalau kita baca kha jadi khaw lah. Wa amanahum min khawf. Jadilah khaw itu nipis. Salah lah. Khawf. Bahaya juga bila madlin yang sebelum dia huruf isti'la. Bila madlin sebelum dia huruf isti'la. Contoh khawf. Wala khawfun. Jangan baca wala khawfun. Apa kita baca? Surah penutup Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw ke? Jadi saw jadi sin. Kalau kita baca saw, sin jumpa waw bunyi apa?
Kalau sin jumpa waw baru saw. Watawasau. Siapa baca watawasau dia dah tukar huruf. Sod jadi sin. Watawasau. Saw. Watawasau. Dengar bunyi motor aiskrim. Siapa punya tu? Nama siapa? Rumah yang belakang yang gaduh. Watawasau. Jangan baca watawasau. Kita dah tukar jadi huruf sin. Kalaulah dia tak melibatkan tukar huruf macam kho tadi, kho tak apa lagi lah jadi khaw. Dia tak adalah tukar huruf tak, sebab kita tak ada huruf kha. Tapi kalau sod tadi, kita ada huruf sin, huruf yang hampir. Betul tak? Kalau kita tak baca dengan tebal, kita jadi sin lah, jadi tukar huruf. Tukar huruf jadi lahnu jali, jadi satu kesalahan besar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. 2 kali watawasau. Kena jaga mad lin ataupun harful lin yang sebelumnya huruf isti'la. Huruf ya pun samalah. Kalau sebelum tu ya, ghairil. Huruf sad tukar jadi sin. Satu lagi huruf ta. Huruf ta tukar jadi ta lah. Idzit tau. Jangan tahu. Sebab kalau kita tak tebal dia jadi ta. Baik Mak Ngah keluar dulu. Allah mudahkan. Baik. Hati-hati Macam dalam surah ni ayat yang terakhir ni sahaja yang huruf waw sebelum dia huruf isti'la. Bukan. Ada 2 huruf ya sebelum dia sad. Soi. Jangan ila fihim rihlatash syita'i was saif. Jangan baca saif. Maksud dia pun berubah. Kalau kita tak baca tebal, ila fihim rihlatash syita'i, syita musim sejuk, saif musim panas. Tapi kalau saif maksud dia pedang. Lain kan? Dia punya maksud. Hanya kerana kita tak tebal kan huruf. Jauh maksud dia ya. Jauh maksud dia. Betul. Pedang dengan Soifi ni musim panas. Macam dulu kalau kat Mesir syita musim sejuk, musim panas. Soifi. Tapi sebab kita baca saif ni pedang, macam orang nama Saiful Islam. Saiful itu betul dengan sin. Kena catat dan kena amali tu, kena betul. Bila baca kena hati-hati. Huruf tebal ni tu kata huruf tebal ni apa keadaan pun. Cuma bila dia dengan lin ni dia jadi lagi bahaya. Sebab apa? Sebab kita nak lembutkan waw. Macam khauf, kita nak lembutkan khaw. Okay, yang selalu saya tekankan kat sini. Lagi satu, bila kita dah biasa baca huruf kha ni kita muncung kha. Lepas tu kita nak masuk waw. Nak muncung pula. Macam mana kita nak muncung pula? Kita dah muncung. Yang tak ada cara, kita lembutkan khauf. Bolehlah muncung waw. Tapi kita dah ubah yang awal dah. Okay, hati-hati bila kita baca madlin ataupun bukan madlin pun pada apa-apa tempat yang ada huruf tebal ni. Baik. Minta maaf Soksek. Tak apa Ustazah. Pelan-pelan pun tak apa Ustazah. Baik, tak apa, sekejap kita baca. Tak adalah saya cakap gatal kerongkong. Okey, perkataan Quraisyin asalnya adalah huruf lin yang huruf selepasnya berbaris kasratain, 2 baris bawah. Tapi jika seseorang itu pilih untuk waqaf, maka huruf shin yang asalnya tu akan disukunkan. Ini dia ceritalah. Okey, dia cerita asal dia berbaris, tetapi bila kita berhenti maka dia jadi sukun arid. Okey, sukun mendatar. Baik. Kadar harakat madli ni sama sahaja dengan kadar harakat ma'arid ni sukun. Okey. 2, 4 atau 6. Sebab dia juga adalah sebahagian daripada ma'arid. Okey. Hukum madlin, oleh kerana madlin adalah sebagai ma'arid, maka hukum pemanjangannya juga adalah sama dengan ma'arid, iaitu jaiz atau harus hukum pemanjangannya. Ini kerana mad ini harus dibaca 2 atau 4 atau 6.
Kenapa dinamakan mat ini sebagai mat lin? Kerana ada huruf lin yang mendahului huruf sukun. Arid. Okay. Okay, kita tengok 2.7. Nanti kita pergi pada amali dah. Baik 2.7. Bentuk bacaan mat lin. Okay, bentuk bacaan mat lin sama dengan bentuk bacaan mat arid yang berasal daripada mat asli seperti yang telah dijelaskan pada perenggan 1.6 sebelum ini. Iaitu ada 14 cara dalam 3 keadaan berikut. 3 cara yang harus dibaca bagi huruf lin yang berbaris fathah adalah akhirnya yang last tu baris fathah. Okay, contohnya alaika. Aish. Okay, alaika. Kalaulah mat lin itu akhir sekali berbaris fathah, maka ada 3 cara baca. Apakah 3 cara baca tu? 2, 4, 6. 2 atau 4 atau 6 harakat. Okay. Tetapi kalau mat lin itu di belakangnya berbaris kasrah seperti syai'in, ada 4 cara bacaan. Macam mana 4 cara bacaan itu? Ditambah satu lagi raum. Iaitu raum. Betul. Ditambah satu lagi iaitu raum. 2 harakat berserta raum. Ada 4 cara bacaan. 2, 4, 6, 2 tambah raum. Syai'. Sikit saja bunyi i tu. Okey, seterusnya kalau dia berbaris dhammah, ada berapa cara bacaan? 7. 7. 7 ditambah ismam 3 dan raum 2 harakat juga lah 1. Dia tambah apa yang dia tambah? Daripada 4 atas ni apa benda yang dia tambah? Ismam 2 harakat, ismam 4 harakat dan ismam 6 harakat. Betul. 2 harakat raum. Betul. Atas ni kan dah 4, dia sama je macam atas ni, cuma dia tambah lagi 3. Dia tambah 3 lagi. Okey, 2 tambah ismam. Okey, 4 tambah ismam. 6 tambah ismam. 6 tambah ismam. Naum. Okey, dia akan muncungkan bibir. Okey, ismam. Macam kita ismam pada perkataan ta'man. Naum. Okey, muncungkan. Kalau kita pilih 4 harakat, 4 lah. Kalau 6, 6 lah. Okey. Kalau raum ini, kita apa beza dengan raum? Raum macam mana? Kalau ismam ni kita muncungkan bibir. Kalau raum 1/3. 1/3 baris tu. 1/3 harakat baris tu. Okey. Kalau kita sebut i tu 1 harakat, bayangkan dia i, sikit je. 1/3 saja. Okey. Orang yang dengar yang dekat-dekat je. Boleh dengar Baik Okey, bawah tu dia ada cerita tentang khilaf lah ataupun perselisihan pendapat pada qura' tentang bacaan yang raum tadi tu. Okey, bacaan raum pada mat lin ini datang dengan 2 harakat sahaja. Okey. Ada juga yang kata mat lin yang dibaca dengan 2 harakat hendaklah digugurkan matnya. Ada yang menafsirkan gugur mat ini bacaan secara 2 harakat dan ada juga yang baca tanpa mat langsung.
Okay. Jadi kita ambil yang jumhur lah. Macam mana kita punya bacaan lin tu. Okay. 2, 4 atau 6 lah. 2, 4 atau 6. Ada perbincangan tentang nak gugurkan terus harakat tu. Dia cerita dekat bawah tu. Okay. Baik. Minta bacalah surah Quraisy ni. Saya nak minta seorang bacakan surah Quraisy. Siapa ni? Siapa nak? Siapa nak cuba? Cik Noriza Hamzah. Dah buka mic. Nak. Bacakan surah Quraisy. Itu saja cik Quran. nak baca Hafal ke insya-Allah. Baca satu surah tu. Oh, dia kalau baca tu kena cari Quran ni. Sekejap. Maknanya dia 602. 602. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak boleh baca a'udzubillah. Kat mana yang salah a'udzubillah? Hamzah tu katnya. Bukan. A'udzubillah. Oh, yeah. Sebab perkataan Allah ada syaddah. Bil. Kita tak boleh baca bilah. Kalau kita baca bilah jadi tak ada syaddah. A'udzubillah. Tapi kita nampak kan perkataan a'udzubillah tak ada pula dalam ni. Perkataan sebab ba masuk dengan perkataan Allah dia jadi alif lam Syamsiah ke Qamariyah? Alif lam Syamsiah. Syamsiah. Bila Syamsiah maksudnya huruf selepas lam itu ada tasydid, ada syaddah. Jadi a'udzu billahi. Okey? Kena betul kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, cuba jangan jangan pergi ke depan bibir. Jangan muncul. A'udzu billahi minasya. Tak perlu muncul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada lagi muncul. Tak ada dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Muncul. Kenapa hujung tu nak muncul? Cik baca ni Roish. Patut cik pergi muncul dengan hujung tu. Tak perlu. Li'ilafi Quraisy. Tak perlu kita pergi muncungkan untuk Shin tu. Okey, sekali lagi. Li'ilafi Quraisy. Jangan rai, ro tebal, roi, jangan raish. Li'ilafi Quraisy. Nipis lagi, ro. Okey, tak dengar ni pe ro. Li'ilafi Quraisy, roi. Li'ilafi Quraisy. Okey. Ilafihim rihlatash syita. Tak pula tebal. Ilafihim rihlatash syita. Tebal juga lagi Sandra sebab shin tu tebal. Shin tu jangan muncul. Bila kita dah muncul, rihlatash, dia nak terikut tu jadi ta. Cuba lagi. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Okey. Falyabudu rabb hadzal bait. Okey. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Sekejap. Khawf tu tak betul lagi tu. Sekejap. Dekat sini, dekat awal tadi. Allazi, tak boleh.
Allazi. Lam dia kan tawassut. Hmm. Betul tak? Al- Lam tawassut. Bila lam tawassut, kita tak boleh allazi. Tak boleh laju. Sebab tu dia nama dia tawassut tu, maksudnya kita lepaskan suara dia, tapi tawassut ni kadar sederhana lah. Jangan allazi. Tu tak boleh juga. Sebab dia jadi rikhawah. Tapi dia tak boleh, tak ada langsung macam allazi. Dia ba dia ada allazi. Allazi at'amahum min ju'. Min ju'. Sekali lagi Min ju'. Bunyi dengur itu bila cik baca. Min ju'. Si kecil tu tidur. Bila cik baca nun mati jumpa huruf ikhfa, kita kena tengok makhraj huruf tu. Kita nak bawa nun tu ke mana? Sebab nun ni tergantung sekarang, tapi kita kena bawa dia ke huruf selepas dia tu. Jim ni di mana makhrajnya? Jim. Dekat mana tengah kot tu sana. Min ju'. Betul. Lidah kan? Tengah. Okey, contoh lagi saya bagi huruf tengah yang mudah. Huruf ya. Kata kalau nun mati jumpa ya, kita bunyi apa? Nun mati jumpa ya. Kalau berdatan naik. Macam min tadi, min jumpa ya. Jumpa ya, dia jadi main. Mi kan, mi. Macam tu bunyi dia bila jumpa jim. Kalau cik baca mil, itu jumpa ta, miltah. Tapi dia bila jumpa jim, allazi at'amahum min, lidah tengah tu. Min ju'. Bersedia tak boleh untuk mil. Kalau mil, saya tahu lidah depan yang ready tu. Tapi lidah depan tak kena lah. Makhraj jim, makhraj tengah, lidah tengah. Satu lagi shin. Yang kadang-kadang orang baca mil syai. Tak boleh. Dia lidah tengah. Bersedia untuk huruf yang depan. Bersedia untuk huruf selepas tu. Jadi kita kena tahu makhraj huruf. Jim dengan shin ni selalu orang buat jadi macam contoh, jadi macam lidah tengah punya. Lidah depan punya. Macam mil. Cik baca mil tadi kan. Lidah depan kan yang macam ready nak bagaimana. Tapi tak lagi kita nak sebut jim, kita tak guna lidah depan. Guna lidah yang tengah lidah tu dah sedia untuk pergi jim. Mil nak naik atas. Mil ju. Kita sebut ju, lidah tengah dah sentuh dah langit. Sekali lagi cuba. Okey. Baca pada Al-Lazi. Allazi at'amahum min ju'. Kena ubah ju'. Lunak akan sikit ain. Okey, sambung. Wa amanahum min khawf. Ni tak salah. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Kita panjang dekat khaw. Dia dah masuk waw Jangan khaw. Jangan khaw yang panjang. Waw yang kena panjang. Min khawf. Betul. Baru sikit ni Ustazah banyak salah dah. Okey. Tak apa Okay. Baik. Terima kasih Ustazah. Itu cara baca untuk Mat Lin. Kita tadi tapi banyak tegur tadi yang lain-lain jugalah selain Mat Lin. Dengan sifat huruf. Okey, siapa lagi nak cuba? Surah Quraisy sama Rasa Cik. Nak cuba Sataria. Ustazah? Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi. Ain tu tak berapa garang. Garangkan sikit ain tu. A'udzu. Bawah. A'udzu billahi. Jadi tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Lepaskan ha tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Okay. Li'ilafi Quraisy. Okey, ro roi. Okay, kita tebalkan. Ro, jangan kita baca ila fi qurai, rai, rai. Siapa baca fi quraish tak boleh. Rai. Dia roi. Rai dengan roi, dua benda yang berbeza. Okey. Baik. Ulang balik ya. Boleh? Ulang balik. Li'ilafi Quraisy. Okey. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Okey. فليعبدوا رب هذا البيت. Okey. Sekejap. Lunakkan sikit. Falyabudu. Dal betulkan ya. Du, dadi, du. Falyabudu rabbaha. Ha dalam. Hazal bait. Tahu jaga. Cik letak dulu lidah tu kat belakang gigi tu. Bait. Baru keluarkan sikit. Jangan bait. Jangan banyak sangat. Sekali lagi. فليعبدوا رب هذا البيت. Okey. Sambung. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. Sampai. Nak lagi sekali. Tak sampai berhenti dekat jok tu. Tapi tadi tak jadi tu. Ain masuk dalam wow. Ain. Alladhi at'amahum min ju'in. Ain. Okay. الذي أطعمهم من جوع. Tak jadi. Yang jim tu. Mi. Macam nak masuk ya tu. Mi syai. Lidah tengah tu yang dah main peranan. Mi ju. Mungkin. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey. Baik. Kejap ya. Saya cuba. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Bila saya play tadi. Dengar ya. Alhamdulillah. Sekejap. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Dengar ya. Rih. Dilepaskan. Rihlatash syita'i was-sayf. Ujung dia lepaskan fa. Dengar bacaan dia jelas dia lepaskan tu. Saya nak dengar, suruh dengar dekat min ju' tu. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jelas tak? Dengar, fokus. Saya bila saya dengar ayat dia baca ni, dengar
Jelas sangat dia punya sifat huruf tu. Okay, sekali lagi. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Cara dia melepaskan sifat bagi setiap huruf tu walaupun ketika dia waqaf. Wassaif. Was dia dah lepaskan. Sebab situ huruf sad, huruf dia qawah. Was. Lepas tu baru soif. Lepaskan fa pula. Tapi hujung tu, yang hujung tu kita tak dengar. Soif. Wasoif. Soif. Ada kat ujung tu. Lepaskan angin tu. Wasoif. Okey. Okey. Sekejap. Nangis pula. Kasihan ni. Maaf ya. Okey. Acik baca habis belum tadi? Habis kan? Okey. Jangan jelaskan itu macam nak masuk ta. Miltah. Kalau kita miltah tiha kita baca mil, tapi dia lidah tengah. Ju. Sorry saya. Okey. InsyaAllah. Miju. Sebenarnya kalau dia ya ni dia paling depan. Ini kita guna lidah belakang sikit. Kalau kita belajar lidah, kalau kita belajar makhraj huruf, kita belajar tengah lidah jim, shin, ya. Tapi kalau kita belajar detail lagi, jim lagi belakang. Jim belakang sikit, lagi dalam. Jim, kemudian shin, kemudian ya. Jadi kalau kita depan, ni belakang sikit. Dia beza dia lain beza dia ada beza sikit. Jadi cara masuk tu pun sebenarnya ada beza sikit. Itu perlukan kepada amali lah. Maaf saya bising sikit. Tak apa, samalah ni. Kita bangun pula. Ramai pula tengah ni. Okay, terima kasih Saza. Sama. Okay. Ada lagi nak cuba? Surah Quraisy. Kak ni cuba Ustazah ya. Okey, boleh. Okey. Kejap ya. Boleh? Nak pas kat ayah dia. Boleh. Okey. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Niro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Boleh ke Ustazah? Dia lagi. Nervous Nervous Okay. ya Allah ya Tuhan. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okay, saya tak jelas dekat tu. Dekat min ju'in
Muncungkan. Ayung. Kita masuk waw kan. Kita muncungkan bibir kita. Sebab dia masuk dalam huruf bibir lah. Huruf waw. Huruf yang kena muncung. Okey, ulang balik. Allazi at'amahum min dua harakat je. Ming. Allazi Ming. Enggak ya. Kalau kak baca ming. Kak dah naik tempat kaf. Naikkan. Mingkum. Ming. Jangan naik kaf dan jangan sentuh. Kalau ming tu dah jelas dengar tempat kaf. Dia lidah tengah tu mi miju. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ulang balik wa amanahum. Wa amanahum min khawf. Min khawf. Okey, kha ya. Kha kena tebal. Lagi sekali Ustazah ya. Kenapa ada mim dia? Kenapa ada mim kat bawah fa tu? Apa dah. Ada mati. Tiba-tiba tanya soalan lain. Ada iklab mah. Tanda Iklab. iklab. Kalau wasal. Kenapa dia jadi iklab? Aku jumpa apa? Berjumpa dengan bismillah. Betul, tanwin jumpa ba pada bismillah. Sebab saya berapa kadang-kadang ada orang dia baca dia tukar khaum. Saya pernah dengar, pernah jumpa. Saya kata kenapa tukar jadi mim? Saya kata ada mim. Jangan salah faham Okey. Kan ulang sekali lagi tanda Ustazah, wasal? Tak, Okey, kalau sekali lagi, kita sekali nak lagi. sambung dengan bismillah yang bawah tu lah. Kita baca lah. Ya. Tu. betul. Kan ni cuba ulang yang satu ni. Wa amanahum ya. Baik. Boleh? Wa amanahum min khawf. Min khawf. Sebut Khaw. tu jadi khauf. Kalau saya buat slow kan. Khauf. Khauf. Khaw. Makhraj kha tu Sebut. tak tepat lagi Ustazah. Dia jadi tak, bukan dia kha ke kha. Khawf. Cuba sebut perkataan tu saja, perkataan di belakang tu. Min khawf. Kak baca min khauf. Saya buat slow tu. Kha. Betul ke jadi, kha? Salah. Jadi kha sebenarnya. Ada kha, khau. Jangan ubah yang kha tu. Bila akak sebut satu tu akak jadi. Tapi bila akak sambung tu jadi kha. Wow tu je. Jadi kha. Dia khau. Kha. Min khawf. Tak jadi juga Ustaz. Min khau. Bukan Min khau. Min khawf. Beza kan saya sebut Tengok saya sebut dua Min khau. Khau. Khauf. Yang pertama tu betul kan? Khauf. Yang pertama yang betul. Ya. Min Dapat beza tu semua. khauf. Min dia sebut tu. Betul. Khauf. Ya. Dengan khauf. Dan Okay. terlepas Dia nak tahu pandang. kita kena cuba slow putuskan sikit. Khauf. Kita dapatlah kita sebut tu kha ke khauf. Khawf. Kita panjangkan sikit untuk nak tengok je. Kita sebut tu jadi tak. Dia banyak je macam tadi saya cakap so kan. So. Ro. Lam yarau. Yarau ke yarau? Raw. Tebal. Tengok balik. Rau tak boleh, rau. Maksudnya raw tu kena tebal. Dia raw. Raw tu kena tebal. Dia tak boleh rau. Dia raw. Baik.
Apa-apa huruf tebal sebelum huruf waw kita kena hati-hati. Okay. Siapa lagi nak cuba? Terima kasih Kak. Jazakallah. Fatihah saja. Siapa lagi? Tak ada, kita sambung. Sambung sikit. Sambung sikit ya. Mat far'i disebabkan sukun asli. Okay, yang tadi tu mat lin. Okay, hati-hatilah. Hati-hati. Macam saya cakap ya, hati-hati pada huruf lin. Huruf lin ni senang je nak buat sebenarnya, dia lembut. Tapi huruf selepas atau huruf sebelum dia kita kena jaga. Okay, jangan kita ikut dia. Jadi lembut semua. Khauf, khauf, raw, raw, saw, saw, qaw, taw, raw, raw. Itu yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai kita tukar, dia jadi takut dia tukar huruf. Okay. Mat far'i yang disebabkan sukun asli. Kalau tadi sukun arid, sukun yang mendatang. Lawan pada mendatang asli lah. Okay, asal. Lawan pada pendatang penduduk asal. Macam tu. Okay, asal. Memang asal-asal dia sukun, dia tak ada benda lain. Kalau mendatang tadi, asal-asal dia bukan sukun. Dia baris lain. Tapi datang sukun. Kerana kita waqaf. Kerana kita berhenti. Tapi ini adalah mat far'i yang disebabkan sukun asli. Okey, ada 4 ya. Ada 4. Cuma mudahnya mat asli yang disebabkan sukun asli ni, bacaan dia satu saja. Iaitu dengan 6 harakat. Okey. Mat lazim Mat yang disebabkan sukun asli adalah mat lazim. Mat lazim ni nanti dia terbahagi kepada 4. Apa maksud lazim? Kebiasaan atau biasa kita baca kan. Ataupun sepakat ulama. Kemestian. Benda yang dah biasa. Orang yang melazimi sesuatu benda, dia mesti buat benda tu. Betul tak? Orang yang dah melazimi sesuatu perkara, dia mesti akan buat benda tu. Dia adalah satu kemestian ataupun wajib. Hukum pemanjangannya. Okay, satu yang mesti. Kenapa nama dia lazim? Sebab huruf semua dah sepakat. Mesti. Untuk ni satu keadaan sahaja. Mesti baca dengan 6 harakat. Okey. 6 harakat. Jadi untuk mat lazim ni, dia adalah huruf mat yang bertemu dengan sukun asli. Sukun apa? Asli. Sukun asli. Huruf mat bertemu dengan sukun asli. Okay. Sukun asli adalah lawan kepada sukun arid. Jadi untuk mat lazim ni dia bahagi kepada 2. Harfi dengan kalimi. Apa maksud harfi? Huruf. Apa maksud kalimi? Kalimah. Kalimah ataupun perkataan. Daripada lazim dia pecah. Jadi harfi ataupun kalimi. Huruf ni yang mana? Yang mana huruf dalam Al-Quran? Yang permulaan bacaan. Huruf yang permulaan apa? Permulaan surah yang mula dengan huruf. Semua dalam Al-Quran ni adalah perkataan. Tetapi ada beberapa surah yang dimulai dengan huruf. Contoh kita baca surah Fatihah. Alhamdu, itu adalah perkataan.
Tapi kita baca surah Al-Baqarah, kita baca dengan alif, Alif, lam, mim. Kita sebut dia huruf. Satu-satu huruf kita sebut. Maka itu adalah huruf. Maka kalau dia jadi mak lazim, dia akan masuk dalam mak lazim harfi. Tapi kalau benda tu dah membentuk huruf-huruf, telah membentuk perkataan, dia masuk dalam kalimi. Kemudian daripada harfi dan kalimi ini dia pecah pula lagi kepada dua, iaitu Musaqqal dan mukhaffaf. musaqqal dan Muhaffaf. mukhaffaf. Ini pun sama. Musaqqal dan mukhaffaf. Apa maksud musaqqal? Maksud dari segi bahasa, bukan dari segi istilah dia. Berat. Musaqqala. Betul. Dia maksud dia berat. Berat. Okey, Syiddah. berat. Sabdu. Allah, tak Ada muat lah. sabdu. Berat. Sadah. Sabdu. Sabdu. Okey. Berat bacaan tu. Betul. Nanti kita tengok kenapa berat. Mukhaffaf ni ringan bacaan tu. Okey. Okey, kita tengok satu persatu mak lazim harfi dulu. Boleh? Lazim harfi. Kalau mak lazim kalimi, dia senang. Dia senang sebab apa? Sebab kita nampak syaddah ke tak syaddah ke. Tapi dalam mak lazim harfi kita tak nampak. Macam mana kita nak tahu? Kena eja. Kena eja. Kita nak tahu harakat apa, kita kena eja. Kita nak tahu dia jadi musaqqal atau mukhaffaf apa, kita kena eja. Oh, saya tak ikut turutan Dalam ni dia tulis kalimi dulu. Sorry ikut turutan lah. Ini pening. Kalau terberhenti. Ambil kalimi dulu. Sorry Okey, mak lazim kalimi. Okey, mak lazim kalimi ialah yang berlaku dalam perkataan. Cuma sekarang kita nak tahu dia jadi musaqqal ataupun mukhaffaf. Untuk mak lazim kalimi dia senang sebab kita boleh nampak tanda syaddah ataupun tidak. Okey. Jadi contoh yang mudah kita ambil dalam surah Al-Fatihah. Okey. Contoh lain. Al-ana. Okey, tadi kan dikatakan bahawa mak lazim adalah huruf mat bertemu dengan sukun asli. Jadi saya tulis kat sini ad-dallin dengan al-an. Yang mana yang ada sukun asli? Lam. Yang mana yang ada sukun Lam sabdu tu. Lam sabdu tu ada sukun asli satu. Betul. Saya nak tunggu juga. Takut ada yang jawab al-an ni yang ada sukun asli. Ad-dallin juga ada sukun asli. Kita kena faham tu. Ad-dallin juga ada sukun asli. Jadi ini asal dia. Huruf mat, ni huruf mat alif bertemu dengan sukun asli. Kemudian ada lam lagi satu. Ad-dallin. Dallin. Kemudian ini kalau al-an ni kita jelaslah nampak sukun asli pada lam ni. Okey. Nampak? Okey, dekat muka surat 164 yang dia buat tu. Mak lazim dia pecah kepada dua, harfi kalimi dia pecah kepada dua, musaqqal mukhaffaf. Dia tulis apa pada musaqqal? Dengan idgham. Dengan idgham. Maksudnya dia jadi musaqqal bila berlaku hukum idgham. Jadi dekat sini bila lam mati jumpa lam lagi satu berbaris, dia berlaku hukum idgham apa ni kat sini? Dua-dua huruf yang serupa. Idgham mislain. Mislain.
Tapi kita tak nampak dia hukum idgham mislain sebab kita nampak huruf tu ada syaddah. Tapi kalau kita pecahkan, ini asalnya. Lam yang pertama itu mati, inilah yang kita katakan sukun asli. Lam yang kedua berbaris. Jadi dalam Al-Quran bila huruf itu sama ataupun walaupun dia tak sama tetapi dia hampiran makhraj, maka dia akan idgham. Kita belajar mutamatsilan, mutajanisan, mutaqariban itu semua jenis-jenis yang boleh diidghamkan. Maka ini dia termasuk dalam idgham mutamatsilan. Dua huruf yang serupa. Jadi dia diidghamkan, jadi dalam Al-Quran dia dah tulis dengan satu sahaja lam dan diletakkan syaddah. Jadi ulama letak tanda panjang menandakan harakat dia kena lebih daripada 2. Dia kena baca 6 lah kat sini. Jadi faham kenapa dia jadi bila ada hukum idgham, maka kalau kita nak bagi nama dia mad lazim kalimi. Bila ada hukum idgham dia jadi ini jadi musaqqal. Yang sebelah sini tiada hukum idgham, maka dia jadi Mukhafaf. Pertama sekali kita tengok dia huruf ke dia kalimah. Bila dia kalimah kita tengok ada hukum idgham ke tidak. Cuma dia lebih mudah kita tengok ada syaddah, dia adalah musaqqal. Bol. Bacaan dia lebih berat, dia kena tekan. Okey, kalau al-ana bacaan dia biasalah kan dengan sukun saja. Okey. Jelas tak? Kenapa dia jadi lazim kalimi musaqqal ataupun mak lazim kalimi mukhaffaf. Kita kena ingat pertama dia mesti sukun. Huruf mat jumpa sukun asli. Cuma bila dia ada syaddah kita kena tahu pecahan dia tu. Sebenarnya dia adalah yang pertama tu sukun, yang kedua tu baru berbaris. Okey, jadi bila kita pecahkan macam tu kita nampak berlaku hukum idgham, dan bila berlaku hukum idgham maka dia jadi musaqqal. Dah 2 sekali dah tu. 1 dan 2. Okey, jadi bila kita baca kita kena tekan ya. Kita tengok contoh. Contoh mudah waladhdallin ni lah. Waladhdall. Kita tarik 6 harakat. 6 harakat adalah pada bo. Pada bo. Ada kaitan dengan lam tak? Kita tarik 6 harakat tu, lam masuk tak sekali? Tak. Tak. Kita hanya panjang dekat bo. Cukup 6 baru kita tekan dalam lam. Jangan kita bol. Jangan kita masukkan lam sekali. Okey, hati-hati. Okey, kita tarik 6 dulu. Waladdall. Kita tekan, nampak? Kenapa kita tekan? Sebab tadi dah ada lam pertama yang berbaris sukun. Itulah lam pertama. Bol. Itu lam pertama. Benar kita sebut lid. Itu lam kedua. Tak boleh baca dolin. Tak boleh kita baca dolin. Nampak? Jadi lam 1 sahaja. Lam ada 2 sekarang. Bol. Itu yang pertama. Lin. Itu lam yang kedua. Jadi kalau kita gabung. Bolin. Kita kena tekan ya. Okey, cuba tengok contoh-contoh pada muka surat 166. Nur Azwana ada. Cuba baca contoh tu yang pertama. Ada tak? Ada. Okey, muka surat 166 baca contoh yang atas tu. Contoh yang surah Al-An'am ayat 143. 3 sekali ke 1 Ustazah? Satu tu dulu. Ya. Zakaran. Tekan. Bila ada syadah tekan. Kita nak kita nak menunjukkan bacaan kita tu jadi berat sekarang. Ada syaddah tu. Kita tak boleh zakarain. Tak boleh.
Za. Tak boleh. Za. Sekarang huruf tu jadi double. Cuba. Zakaran. Kita tekan kita tarik 6 dulu. Itu zal pertama. Azza. Azzakaroi. Kita kena tekan. Zakaran. Okey. Satu lagi. Bila kita tekan, kita kena tengok dia huruf apa. Dia huruf di khawah ke bukan. Sekarang bila kita tekan dalam zal huruf di khawah ke bukan? Zal, kita nak lepaskan bunyi dia ke kita nak tahan? Kalau tahan jadi ni. Dzakarain. Lepas. Kalau lepas nampak buzzing dia lepas. Dzakarain. Dia huruf dia khawah. Kita kena lepas. Kita kena tahu bila kita baca alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, kita kena tahu bunyi tu kita nak lepas ke kita nak tahan. Contoh kita baca watti ni. Kenapa kita baca watti? Kita diam, baru kita ti. Watti. Sebab tahu huruf syiddah. Watti. Tapi kalau kita baca wazaitun, zai huruf dia khawah. Wazai. Suara dia bersambung. Dia lepaskan dulu suara zai. Wazaitun. Wattini wazaitun. Dalam satu ayat yang sama, satu huruf ta huruf syiddah, zai huruf dia khawah. Jadi bila zal huruf dia khawah, kita tak boleh dzakarain. Nampak tak? Dia terputus tu. Dia kena lepaskan suara dia. Dzakarain. Sekali lagi boleh? Nur Azwan. Zakaran. Zaka, jangan zako. Zakarain tu saya tahu sebab terikut dengan ro. Ro, ko, ka. Zakaran. Zakaroi. Roi dulu yang panjang. Jangan roin. Jangan masuk nun lagi. Ini mat apa tadi? Kita belajar tadi. Mat apa ni? Zakaroi ni jadi mat apa bila kita berhenti? Maklin. Maklin. Bila kita nak baca maklin, sama je. Tadi saya cakap bila kita baca waladha, kita panjangkan dekat dha. Macam Zakarai ni kita panjangkan dekat az. Kita tak masuk zal awal-awal, kita panjang. Sama juga dengan roin. Kita panjang, roi tu yang panjang. Jangan masuk nun lagi. Jangan baca Zakarain. Itu kita dah dengungkan nun yang jadi panjang. Kita baca roi, ro dengan ya je. Roi. Hujung baru kita masukkan nun. Zakarain. Sekali lagi. Sorry. Sekali lagi. Zakarain. Zakaroi. Roi je. Roin. Hujung baru kita masuk nun. Kita nak berhenti baru kita masuk nun. Kalau kita pilih panjang tu 6 harakat. 6 harakat tu ro dengan ya sahaja. Tak ada nun lagi. Sama juga kalau kita pilih 2 ke, pilih 4 ke. Hujung dia baru masuk. Okay? Boleh. Terima kasih. Maria Jaafar dia. Maria Jaafar. Wah, mak bateri nak habis. Okay, cuba baca yang contoh kedua. Yang tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atuhajjuni
Betul. Okey. Menarik kat sini Okey, tadi okey, atuhad itu betul. Betul dah bacaan tu. Kita panjangkan ha tu 6 harakat. Kemudian baru kita tekan dalam jim had. Kita tekan dah. Jangan lepas qalqalah. Kita kena tahan. Kalau dia mati kita lepas. Tapi sebab dia tak mati lagi ni, dia ada bacaan dia lagi, maka kita tahan. Had. Kemudian ju mat lazim kalimi yang kedua. Ada 2 kali kat sini. Huruf mat jumpa sukun asli ada 2 kali. Ju je. Jangan masuk nun lagi. Ju. Dah cukup 6, baru kita tekan dalam nun. Kebetulan yang ada syadah ni nun, maka kita kena dengung pula 2 harakat. Kemudian ni itu mat asli 2 harakat lagi. Jadi ada total berapa harakat kat sini? 6. 6 pada had. Kemudian ju 6 lagi. 6. 9 je. 6 tambah 2 11, tambah 2. 12, 14, 16. 16. 16. Pada mat saja ada 16 harakat. 6 yang pertama had. 6 yang pertama. Ju tu baru ju. 6 harakat yang kedua. Lepas tu dia masuk jun. Kita dengung. 2 lagi. Lepas itu 2. Lepas tu ni tu 2. Kat situ saja ada 16 harakat. Okey, bacaan dah betul lah tadi. Baik, terima kasih. Sama. Okey, contoh yang ketiga. Apa nak baca? Apa yang belum lagi? Saya belum Ustazah. Okey, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Haqqah. Kena baca qaf tu ke qaf? Matikan ke? Matikan. Kalau dalam Quran pun ada satu ayat pertama tu. Al-Haqqah. Okey. Kita tengok huruf yang syadah itu huruf syiddah. Macam jim tadilah dia huruf syiddah. Bila huruf syiddah dia tahan. Kita tahan. Al-Haqqah. Ya, betul. Okey, kita tahan. Katakanlah ha ini selepas dia huruf sin. Al-has. Contoh. Kita lepaskan bunyi sin. Has. Kita lepaskan. Tapi bila qaf dia huruf syiddah kita diam. Al-ha. Kita bukan diam lah. Kalau diam tu dia sakit kita tahan suara. Tahan suara. Al-ha. Sama juga atuhad. Kita tahan dulu. Baru kita ju. Jangan atuhaju. Nampak? Kita tak tekan tu, tak tahan suara kita. Boleh? Betul. Hajuni. Baik. Boleh? Itu adalah mat lazim, kalimi, musaqqal dan mukhaffaf. Okey, jadi kadar harakat dia adalah 6 harakat. Cara kita nak kenal senanglah. Tanda mat jumpa sukun asli, tanda mat jumpa syaddah. Itu tanda dalam Al-Quran. Baik. Maaf. Mat lazim harfi. Boleh tengok sikit lagi.
Ustazah nak tanya, Ya. kadang kan masa waktu solat Jumaah kan, imam baca waladdallin tu tak cukup 6 kan, itu hukum dia apa ya? Kalau tak cukup harakat ni dia masuk dalam lahnu khafi. Kesalahan tersembunyi. Kesalahan yang tak jelas nampak lah. Okay. Dia tak adalah sampai membatalkan ke apa ke. Okay. Tapi ada pendapat yang syadid, yang kuat. Kita harakat semua pun jadi kena cukup. Tapi kalau yang macam saya cerita tadi, saw, jadi tau, itu memang salah. Itu dah masuk dalam kesalahan yang nyata, terang. Sebab dia jadi tukar huruf. Padahal kita bukan niat nak tukar kan. Kita sebab tak sebut dengan sebutan makhraj ataupun sifat yang betul. Dia jadi tukar. Okay, tapi kalau tak cukup harakat ni, 6 harakat, jadi 5, jadi 4,5. Dia salah lah. Dia salah tak salah. Tapi tidaklah Macam dalam membatalkan. Fatihah, sorry. Macam dalam Fatihah kan, yang terutama dalam Fatihah lah, macam Mak Lazim Kalimah Musafa tu, dia dah kata dia satu ni dia dah memang lazim kan, semua pendapat tetapkan hukum 6 bacaan 6, dan dia dalam Fatihah pula. Betul lah. Tapi yang setahu saya lah, dia masuk dalam lahnu khafi. Dia tak masuk dalam lahnu jali. Dalam bab batal tak batal solat ni, tahu saya kalau benda tu memang mengubah maksud, macam tadi sod jadi sin apa semua tu, jadi salah lah. Sifat pun, kerana sifat tak sempurna, hamas tak sempurna, qalqalah tak sempurna, sifat tak sempurna ni dia masuk dalam lahnu khafi. Dia tak masuk dalam tak semua sifat dan tak sempurna ni. Contohnya macam hamas dia tak cukup, rikhawah dia tak cukup, tawasuk dia kan. Tapi kalau macam sifat isti'ala apa tadi tu, dia sampai mengubah bunyi huruf, sampai tertukar huruf, dia jadi satu kesalahan besar. Sebab batal tak batal tu kena check balik. Okay, batal tak batal tu. Okay, tapi kalau yang saya, kalau dia kadar harakat tu, kita okey lah. Kalau yang sampai bunyi pun jadi lain, bunyi huruf, baris lain, itu semua dah memang salah yang besar lah. Tukar huruf, tukar baris, itu salah besar. Tertinggal huruf, tertinggal baris, sama macam kita baca Quran, wal fajr. Wal fajr, betul tak kita baca? Kita tak bunyi. Bila tak bunyi, dia jadi membuang huruf. Buang huruf, menambah huruf, satu kesalahan besar. Kadang-kadang sebab kita tak tahu nak buat tu kan. So kita kena belajar, kena baca dengan betul. Kita bukan saja tak nak sebut, tapi memang jadi kita tak sebut pun lah kan. Bila kita baca tu kan, wal fajr, walayalin ash, kita tak sebut ra di belakang tu. Jadi kita seolah kita baca Quran tu, kita dah buang huruf ra. Jadi kita nak cakap makan, kita cakap maka. Ubah tak maksud dia? Ubah kan? Maksud dia jadi lain. Itu jadi kesalahan besar. Jadi kalau kita jadi solat berimam pun, kita tengoklah kesalahan yang dia buat tu kesalahan besar ke kesalahan kecil. Cuma boleh cek balik lah, adakah sampai membatalkan solat ke. Tahu saya, dia selagi dia lahnu khafi ni, tak apa lagi dengung tak sempurna 2 rakaat, dengung 1, macam tu lah umpamanya. Okay? Terima kasih Ustazah. Baik, sama. Saya dulu pernah juga waktu was-was dulu mula-mula belajar, kita was-was kan bila baca, imam baca banyak salah kan. Tapi ada yang saya tanya juga pendapat, kata kalau selagi mana dia baca tu bukan surah Fatihah je lah, surah tu yang wajib kan. Kalau surah-surah lazim kadang-kadang salah baca, tak ingat, lupa semua kan. Jadi tak apa lagi. Baik. Tak sempat je rasa ni nak masuk mak lazim harfi. Sepanjang sikit, tinggal lagi 3 minit je. Ada soalan lain tak berkenaan dengan mak lazim? Saya mak lazim ni jelas lah. Okay, mak lazim kalimi. Mak lazim kalimi mudah. Ini mak lazim harfi ni, kita kena tahu ejaan. Dan kena tahu apa hukum yang ada dalam tu. Baru kita akan nampak. Okay. Siapa nak cuba lagi?
Ada masa ni kita cuba baca yang 3 contoh tadi tu. Cik Rahma nak cuba? Sama tak dengar suara. Cik Rahma ada? Assalamualaikum Ustazah. Selamat Raya. Salam. Selamat Hari Raya. Cuba baca contoh 3 tadi tu. Baca Yang 1 3 pun kan? boleh. Baca Satu. 1 pun boleh. Cuba dulu. Yang pertama. Jumpa dah. Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Az-Zakarain. Okay. Satu benda yang cik kena ubah. Bunyi zal tu. Cik keluar bunyi S. Tak boleh. Okay. Zal dan zai. Dua-dua bunyi Z. Huruf Z. Huruf Z. Dia tak boleh ada angin S. Angin S ni untuk huruf sa, huruf sa, huruf sin kan dengan huruf sod. Tu pun lain-lain bunyi dia. Jadi jangan, bila zal, hujung lidah kita keluarkan. Kita letak kat bawah gigi kaca kan. Okay. Ulang. Kita letak kat bawah gigi kaca kan. Ya. Dia sama tempat dia dengan huruf sa. Sa. Jadi kita jangan nampak keluar angin sa. Tak boleh. Keluarkan bunyi Z. Az-Zakarain. Cuba sekali lagi. Az-Zakarain. Cuma lidah kena betul lah. Lidah kena kat gigi lah. Kalau lidah kat dalam dia jadi zai lah. Dia jadi zai. Okay. Sekali lagi ya. Baik. Az-Zakarain. Ada tu angin tu. Bunyi tu. Tak nak yang tu. Tak nak bunyi Tak angin. nak bunyi desir tu tak nak. Itu untuk huruf-huruf lain tu. Bunyi Az-Zakarain. betul. Bunyi Z cuma pastikan ya. lidah betul Kalau Ya, lidah tak ya. betul dia jadi Zai nanti. Okey. Okey. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama. Ada lagi tak nak cuba? Cik Rahimah, Sekejap, Ustaz. Ya. cuba yang kedua tu. Az-Zakarain, Ustazah. Bukan, sebelah dia. Oh, sebelah dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atuhajjuni. Itu Ustazah. Sekali lagi dekat dengar kan? Atuhajjuni. Okey, baik. Ayolah, dia panjang. Bayangkan kalau kita baca Quran ni, bukan satu perkataan ni, dia ada perkataan lain lagi sebelum dan selepas dia. Okey. Apa? Sama. Katin. Katin ada? Ada Ustazah. Okey. Cuba yang terakhir tu. Yang last. Al-Haqqah. Okey. Katin malah laju baca. Okey, betul. Okey, ha jaga Satu lagi. Bila kita panjang-panjang ni, kita jaga kalau datang selepas dia huruf isti'la tu, jangan al-haqqah. Tapi dia baca tadi betul lah. Dia ha tu nipis. Ha jangan jadi ha sebab kita ikut qaf tu. Macam waladhdallin lah kan. Lad. Jangan walad. Jangan ubah ya. Dia punya bunyi tu. Jangan terikut. Satu lagi. Bila orang baca azaban nar. Ra tebal. Na pun dah tertebal tadi. Jadi nar. Azaban nar. Sampai ra baru tebalkan. Kita kena hati-hati sikit. Bila kita tengok huruf sebelum dan lepas tu tebal ataupun nipis, kena hati-hati. Boleh Baik, terima kasih Atin. Boleh? Semua kita berhenti di situ. Nanti kita akan sambung mat lazim
harfi insyaAllah depan. Baik. Minta maaf banyak semua batuk. Boleh? Dengar tak? Dengar dia insyaAllah. Okey, baik Wallahu a'lam bishawab. Tak ada apa, kita tutup, kita berhenti kat sini. Kita tangguh di sini, kita sambung pada minggu seterusnya insyaAllah. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sampai. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Salam.